Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video pendek di mana Ustaz Engku Ahmad Fazil ditanya tentang apa yang Nabi tidak buat. Apabila saya ditanya tentang video ini, jawapan saya kepada yang bertanya ialah saya sudah beberapa kali dalam video-video sebelum ini menjawab topik yang seumpama. Sila semak saluran YouTube saya. Ini kerana Alhamdulillah, antara yang terawal saya membuat video react ialah ke atas video-video atau kuliah-kuliah Ustaz Engku. Bahkan saya telah menyusun semuanya dalam sebuah playlist, link dalam kotak description. Alhamdulillah ada 11 buah video semuanya, campur yang ini insya-Allah menjadilah ia 12. Namun, setelah saya fikir-fikirkan kembali, saya merasakan ada baiknya saya membuat video react sebagai ulang kaji ke atas apa yang pernah saya sampaikan sebelum ini. Maka dengan itu saya bertukar fikiran dan membuat video ini Alhamdulillah. Sebelum memberi react, seperti biasa beberapa perkara sebagai mukadimah. Pertama, minta jasa baik para penonton sekalian menjaga adab dan akhlak apabila menulis komen. Kita para pencinta sunnah bukan sahaja mengikuti sunnah Nabi SAW dalam urusan akidah dan ibadah, tetapi juga dalam urusan akhlak. Justru ayuh kita jadikan video ini sebagai sarana memandaikan dan mematangkan umat, bukan pula selainnya. Kedua, terdapat perbezaan yang sangat ketara antara pencinta sunnah dan pencinta bid'ah. Pencinta sunnah mempelajari sunnah, mengamalkan sunnah, menyebarkan sunnah dan membela sunnah apabila ia diserang oleh virus bid'ah. Pencinta sunnah tidak perlu untuk memuji sunnah kerana sunnah Rasulullah SAW sememangnya adalah hasanah. Pencinta bid'ah pula mencipta akidah dan ibadah yang bid'ah, mengamalkan bid'ah, menyebarkan bid'ah dan berhujah membela bid'ah apabila ia dikritik. Kemudian mereka pula terpaksa memuji bid'ah itu dengan gelaran hasanah. Gelaran pencinta bid'ah bukanlah sesuatu yang negatif atau buruk. Sebaliknya, ia adalah satu pujian kepada mereka kerana mereka memang benar-benar mencintai bid'ah. Tidaklah seseorang itu mencintai sesuatu, melainkan dia akan mempelajarinya, mengamalkannya, menyebarkannya dan membelanya. Seandainya di kalangan para penonton yang dirahmati Allah sekalian, ada yang terasa dengan gelaran pencinta bid'ah, ayuh berhijrah menjadi pencinta sunnah. Ketiga, termasuk perbezaan antara pencinta sunnah dan pencinta bid'ah ialah pencinta sunnah tidak mengamalkan ibadah yang Rasulullah SAW tidak amalkan, meskipun baginda tidak melarangnya secara spesifik. Sebabnya mudah saja. Sebab yang pertama, di sisi para pencinta sunnah, Muhammad SAW adalah pesuruh Allah yang ditugaskan membawa syariat Islam daripada Allah kepada manusia seluruhnya. Apabila Rasulullah tidak mengajar, tidak melakukan, tidak memperakui sesuatu akidah atau ibadah, bererti ia sememangnya bukan akidah dan ibadah yang Allah kehendaki. Sememangnya bukan akidah dan ibadah yang Allah tugaskan Muhammad SAW untuk bawa kepada manusia. Adapun di sisi para pencinta bid'ah, Muhammad bagi mereka adalah seperti mana rakan-rakan main guli atau gelongso daun pisang zaman kecil-kecil dulu. Atau rakan-rakan masa kini yang lepak-lepak di kedai minum kopi misalnya. Oleh itu, apabila Muhammad tidak mengajar, tidak melakukan atau tidak memperakui sesuatu akidah dan ibadah, ia tidak memiliki apa-apa erti bagi mereka. Biasa-biasa saja. Justru bagi mereka boleh-boleh sahaja untuk mencipta akidah dan ibadah yang tersendiri.
Sebab kedua, Rasulullah SAW sememangnya tidak melarang semua bentuk akidah dan ibadah secara spesifik, kerana mustahil bagi seseorang itu untuk menyebut satu persatu akidah dan ibadah yang bakal diciptakan, bakal diubah suai oleh manusia sesudah kewafatannya. Maka cukup baginda melarang semua bentuk akidah dan ibadah yang baharu seluruhnya atau baharu sebahagiannya. Maksudnya kerana telah diubah suai, baharu sebahagiannya kerana telah diubah suai. Cukup dengan baginda melarangnya, dan inilah yang baginda lakukan, yakni dengan melarang bida'ah. Bida'ah yang baharu seluruhnya disebut sebagai bida'ah hakikiyah, sementara bida'ah yang diubah suai daripada sesuatu yang ada asalnya dalam syariat Islam disebut sebagai bida'ah idhafiyah. Adapun di sisi para pencinta bida'ah, mereka berhujah bahawa selagi mana Rasulullah SAW tidak melarang sesuatu akidah atau ibadah secara spesifik, maka ia adalah sesuatu yang dibolehkan. Kemudian mereka mencairkan larangan bid'ah oleh Rasulullah SAW dengan sekian-sekian tafsiran, bahkan mendustai para ulama dalam membuat tafsiran tersebut. Perhatikan bagaimana para pencinta bid'ah sering berhujah bahawa para ulama telah membahagikan bid'ah kepada yang terpuji dan tercela. Namun, mereka mendiamkan penjelasan lanjut para ulama itu bahawa perkataan bid'ah difahami secara bahasa dan syarak, dan yang para ulama maksudkan sebagai bid'ah yang terpuji ialah perkara-perkara duniawi yang membantu urusan agama. Ia bukanlah akidah dan ibadah yang baharu. Oleh kerana itulah, anda akan dapati para pencinta bid'ah tidak akan kemukakan contoh-contoh bid'ah terpuji yang dimaksudkan oleh para ulama yang mereka sebut nama dan nukilkan pembahagian kepada terpuji dan tercela. Ini kerana contoh-contoh tersebut tidak kena kepada contoh-contoh akidah dan ibadah yang mereka reka cipta atau ubah suai. Kalau kita buka kitab-kitab para ulama yang para pencinta bid'ah itu sendiri nukil bahawa bid'ah itu terbahagi kepada tercela dan terpuji, atau terbahagi kepada 5. Selepas pembahagian itu, sometimes on the very same page, mereka memberi contoh apa yang mereka maksudkan dengan bid'ah terpuji. Mereka memberi contoh apakah yang dimaksudkan dengan bid'ah yang sunat atau bid'ah yang wajib. Contoh-contoh tersebut tak ada langsung berkaitan dengan mencipta akidah yang baharu atau mencipta ibadah yang baharu. Contoh-contoh ini mereka sembunyikan kerana tidak selera, tidak selari dengan bid'ah-bid'ah yang mereka buat sekarang ni. Mereka inilah orang yang selalu menuduh kononnya para pencinta sunnah tidak mahu merujuk kepada para ulama, tetapi mereka inilah orang yang sama yang mendustai para ulama tersebut. Keempat, dalil dan hujah para pencinta bid'ah amat mudah untuk dipatahkan. Anda tidak perlu menjadi ulama, ustaz, tuan guru, tok syekh atau seorang sarjana untuk mematahkannya. Alhamdulillah, saya sudah muat naik sekian banyak video menerangkan kesalahan dan mematahkan hujah-hujah para pencinta bid'ah. Dipersilakan menyemaknya di saluran YouTube saya. Baik, salah satu contoh betapa mudahnya menerangkan kesalahan dan mematahkan hujah yang saya maksudkan ialah video Ustaz Engku yang bakal saya mainkan nanti. It is so simple and easy. Apa yang penting? Anda meyakini diri anda adalah orang yang bijak dan mampu menilai, menganalisa dan membanding antara dalil dan halil, hujah dan hujah. Jika anda membodohkan diri sendiri, saya tidak dapat menolong anda. Baik, sekarang saya mainkan video yang dimaksudkan. Dakwaan Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Ya, yang ini saya ada jelaskan dalam kuliah semalam. Kalau nak lebih detail boleh pergi ke laman Facebook saya ni yang ada di slide tu. Kuliah semalam di Masjid Al-Huda, Sungai Ara.
Tapi secara ringkas, dakwaan seperti ini, dia kata tak boleh buat benda ni. Kita tanya pasal apa tak boleh buat? Pasal Nabi pun tak buat. Dia jawab itu ya, pasal Nabi tak buat ya. Maka dengan jawapan dia itu, dia telah melanggar Al-Quran, dia telah melanggar hadis Nabi SAW, dan dia telah melanggar atau membakul sampahkan ilmu yang dipegang oleh para alim ulama, namanya ilmu usul fiqh. Maknanya dakwaan itu tak betul. Satu benda jadi tak boleh buat hanya alasannya Nabi tak buat. Tak betul. Pertama, dia langgar ayat suci Al-Quran. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kamu, maka hendaklah kamu ambil. Maknanya yang Nabi bawa kita kena terima. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang bagi dia larang, hendaklah kamu berhenti. Quran kata apa? Wa ma nahakum. Apa yang bagi dia larang. Jadi orang ni dia memandai-mandai. Dia kata, dah, bukan hak Nabi larang saja, hak Nabi tak buat haram dah. Mai mana? Quran kata naha. Hang kata lam yaf'al. Ni kan bid'ah. Ini kan menambah-nambah sesuatu yang Quran tak kata. Yang kedua, bercanggah dengan hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, "Idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh." Apabila aku telah larang kamu daripada sesuatu, jauhilah perkara yang dilarang itu. Nabi pun kata, "Iza nahaitukum." Nabi tak kata, "Idza lam af'al syai'an fajtanibu." Apabila aku tak buat satu perkara, maka hendaklah kamu jauhi. dah. Nabi kata, bila aku larang. Okey, ulasan pertama. Ustaz membacakan ayat ke-7 surah Al-Hasyr, surah yang ke-59, yang bermaksud, dan apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah ia. Dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah ia. Dijawab, benarlah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah sunnah, maka terimalah ia. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah bid'ah, maka tinggalkanlah ia. Oleh itu, berdasarkan ayat ini, ayat yang dikemukakan sendiri oleh Ustaz sebagai dalil, ayuh kita belajar untuk terima dan amalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekadar yang mampu. Dan ayuh kita belajar tentang bid'ah. Belajar bukan untuk mengamalkan bid'ah, tetapi untuk mengenal agar dapat dijauhi sekadar yang mampu. Pada masa kini, bid'ah telah tersebar luas dan dibenarkan dan dijustifikasikan oleh sebahagian agamawan, sehingga sebahagian orang menganggap itu adalah sunnah. Oleh kerana itulah kita tetap perlu belajar tentang bid'ah agar kita dapat mengenalnya dan membezakannya dengan sunnah, lalu kemudian menjauhinya. Masih merujuk kepada ayat ke-7 surah Al-Hasyr, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman sebagai sambungan di akhir ayat, maksudnya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Oleh itu, ayuh kita bertakwa kepada Allah dengan meninggalkan bid'ah, kerana kita bimbang jika diteruskan dengan bid'ah, kita akan terkena hukuman Allah yang sangat keras di dunia dan akhirat. Ulasan kedua, Ustaz membacakan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim yang bermaksud, apabila aku telah melarang kamu daripada sesuatu, maka jauhilah perkara yang dilarang itu. Maka dijawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang daripada bid'ah, maka ayuh kita menjauhinya. Perhatikan bahawa Rasulullah bukan bersabda jangan melakukannya, tetapi bersabda jauhilah ia. Dalam konteks bid'ah, kita bukan sahaja tidak meyakini akidah yang bid'ah, tidak mengamalkan ibadah yang bid'ah, tetapi kita juga menjauhinya sehingga yang sekecil-kecilnya atau yang samar-samar. Termasuk dalam erti kata menjauhi ialah menutupi semua pintu-pintu, menghalang semua jalan-jalan yang boleh membawa kepada bid'ah, yang berkemungkinan
yang berisiko membawa kepada bid'ah. Semuanya hendaklah dihalang daripada awal, kerana tidaklah sesuatu bid'ah tu melainkan ia bermula secara kecil-kecilan sehingga orang akan anggap tak apalah benda kecil, apalah nak dibesar-besarkan. Kecil-kecil lama-lama jadi bukit. Bila dah jadi bukit, ia telah memasyarakat, telah menjadi kebiasaan masyarakat, sehingga itulah yang dianggap sebagai sunnah. Sementara orang yang cuba membetulkan, cuba menghalangkan, orang itulah pula yang dianggap bermasalah. Oleh itu, sekali lagi saya ulangi, bid'ah dia tidak mula tiba-tiba besar. Semuanya bermula kecil-kecilan. Semuanya akan cuba dijustifikasikan dengan, alah tak apalah benda kecil. Alah takkanlah benda macam ni pun salah. Kecil-kecil, lama-lama jadi bukit. Bila dah jadi bukit, susah pula hendak dihalang atau diperbetulkan. Bahkan ia telah dianggap sebagai satu kebenaran, satu sunnah. Sehingga orang yang nak dibetulkan, orang itu pula yang dituduh sebagai bid'ah dan tuduhan-tuduhan lain yang lain. Okey, kembali kepada hadis yang Ustaz bacakan itu, ia hanyalah sebahagian daripada hadis yang panjang. Ia juga merupakan hadis yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam himpunan hadis 40-nya, hadis yang ke-9. Secara lebih tepat, sila rujuk Sahih Al-Bukhari, hadis nombor 6744, atau penomboran lain hadis nombor 7288, dan Sahih Muslim, hadis nombor 4348, atau penomboran lain hadis nombor 1337. Kenapa saya nak cerita nombor hadis ni secara lebih tepat? Kerana hadis itu secara keseluruhannya memiliki maksud atau pengajaran yang sangat penting, ya. Baik, sekarang saya bacakan lafaz hadis penuh daripada Sahih Muslim, kerana inilah juga lafaz yang dipilih oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Okey, hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum fa innama ahlakal lazina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Maksudnya, apa yang aku larang kamu daripadanya, maka jauhilah ia, dan apa yang aku perintahkan kamu dengannya, maka lakukanlahnya semampu yang boleh oleh kamu. Ini kerana sesungguhnya tidaklah umat yang terdahulu daripada kamu telah binasa, melainkan disebabkan banyaknya persoalan dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Baik, dalam konteks perbicaraan kita sekarang ini, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, apa yang aku larang kamu daripadanya, maka jauhilah ia. Maka Rasulullah telah melarang bid'ah. Maka ayuh kita menjauhi bid'ah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, dan apa yang aku perintahkan kamu dengannya, maka lakukanlah semampu yang boleh oleh kamu. Maka Rasulullah telah memerintahkan kita untuk berpegang kepada sunnah. Bahkan baginda menyuruh kita untuk menggigitnya dengan gigi geraham. Bererti peganglah sunnah sungguh-sungguh dengan kuat. Justru ayuh kita berpegang kepada sunnah semampu yang mungkin, sekuat yang mungkin. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, ini kerana, yang ini penting, ya. Ini kerana sesungguhnya tidaklah umat yang terdahulu daripada kamu telah binasa, melainkan disebabkan banyaknya persoalan dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Sekali lagi, ya. Yang ini penting, saya minta para penonton yang dirahmati Allah sekalian agar merenunginya. Apakah dua faktor atau dua sikap yang menyebabkan umat-umat terdahulu dibinasakan? Pertama, mereka banyak bertanya. Bertanya di sini bukan kerana ingin tahu, tetapi kerana memperkotak-katikkan atau mencari-cari alasan untuk tidak mengamalkannya. Disebut juga sebagai soalan Bani Israel. Kedua, mereka banyak menyelisihi para nabi mereka. Baik, dalam konteks perbicaraan kita tentang bid'ah, cuba bandingkan sikap sebahagian agamawan dengan dua sikap yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis di atas.
Nampak tak kesamaannya? Sedikit catatan sisi apabila saya kata soalan Bani Israel, dalam video-video sebelum ni saya ada terangkan bahawa soalan itu ada 3 jenis. Pertama, soalan umat Muhammad. Yang ini soalan yang ditanya kerana benar-benar ingin tahu. Kedua, soalan malaikat Jibril alaihissalam merujuk kepada soalan yang apabila Jibril alaihissalam menyamar menjadi manusia, datang duduk di hadapan Rasulullah, bertanya apakah Islam, apakah iman, apakah ihsan. Rasulullah pun menjawab. Lalu Jibril berkata, engkau betul, engkau benar. Sehingga para sahabat pun tertanya-tanya. Dia yang tanya tapi dia yang kata betul. Lalu kemudian Rasulullah menjelaskan bahawa itu ialah malaikat Jibril, ya. Jadi soalan malaikat Jibril maksudnya ialah orang itu bertanya bukan kerana dia tak tahu. Dia sengaja bertanya supaya orang yang ditanya itu menjawab dan jawapan itu menjadi ilmu, menjadi manfaat kepada orang yang ada di sekeliling. Soalan ketiga ialah soalan Bani Israel. Macam yang adalah surah Al-Baqarah, ya. Apabila diperintahkan kepada Bani Israel itu untuk menyembelih lembu. Lalu mereka bertanya kepada Nabi Musa, lembu ni macam ni ke, macam tu ke, ini ke. Banyaknya soalan, sembelih saja sudahlah. Jadi Bani Israel ni sengaja bertanya untuk memperkotak-katikkannya, mempermain-mainkannya, untuk testing orang apa semua tu. Bukan kerana mereka ingin tahu, bukan kerana ingin menyebarkan ilmu kepada orang ramai, tetapi sengaja untuk memperkotak-katikkannya atau mencari-cari alasan supaya akhirnya tak payah buat. Jadi itu yang saya masukkan tadi dengan soalan Bani Israel. Baik, demikianlah 2 ulasan saya terhadap 2 dalil yang dikemukakan oleh Ustaz. Ringkasnya, tidak buat apa yang Nabi tidak buat dalam urusan akidah dan ibadah tidaklah bertentangan atau menyalahi 2 dalil yang dikemukakan oleh Ustaz. Bahkan berdasarkan 2 dalil yang sama itu jugalah ayuh kita berpegang kepada sunnah dan menjauhi bid'ah. Apa yang Nabi tak buat dalam urusan akidah dan ibadah masuk dalam erti kata bid'ah, maka ayuh kita tidak buat apa yang Nabi tidak buat. Ayuh kita tidak meyakini apa yang Nabi tidak yakini, ya. Sekali lagi saya ulangi, Nabi SAW sudah tentu tidak melarang sesuatu akidah atau ibadah secara spesifik satu persatu kerana seandainya baginda ingin melakukan, sudah tentu senarainya limitless, tidak ada penghujungnya, tidak ada pengakhirnya, kerana selagi mana manusia itu menganggap diri mereka layak mencipta akidah yang baru, layak mencipta syariat ataupun ibadah yang baru, mereka akan terus melakukannya. Selagi mana manusia itu menganggap syariat yang asal, akidah yang asal, ibadah yang asal ada kecacatan di dalamnya, ada kekurangan di dalamnya, tidak sempurna, maka selagi itulah mereka akan adjust, mereka akan ubah suai supaya menjadi lebih baik. Sebab tu mereka memuji apa yang mereka buat sebagai hasanah, syariat yang asal, akidah yang asal, ibadah yang asal, tidak hasanah bagi mereka. Maka selagi mana manusia itu mereka cipta, it is endless. It is tak ada limitnya. Jadi mustahil bagi Nabi SAW daripada awal untuk sebut satu. Ianya tidak akan, ni kalau baginda sebut pun payah pula para sahabat radhiyallahu anhum untuk menghafal semuanya. Maka baginda melarang dengan satu blanket cover, jangan buat bid'ah. Sayang sekali, orang yang duk mencipta ni, yang menganggap akidah, yang menganggap ibadah yang asal itu cacat, mereka ini jugalah orang yang sama mencairkan hadis Nabi itu dan mereka menyelisihinya sebagaimana yang disebut oleh hadis Nabi SAW yang kita baca tadi itu kan. Tidaklah umat sebelum kalian musnah atau dibinasakan, melainkan disebabkan banyaknya bertanya dan banyaknya menyelisihi para nabi mereka. Dan inilah langkah yang diikuti oleh sebahagian agamawan yang ada di Malaysia ataupun di Nusantara ni, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayuh kita berhati-hati, berwaspada, ya. Hadis tadi tu ada sebabnya saya baca panjang. Kita kena tahu apakah sebabnya. 2 sebab itu yang menyebabkan umat sebelum ini dibinasakan, dan 2 sebab inilah yang diikuti oleh sebahagian agamawan pada masa kini.
Baik, demikianlah ulasan react saya. Saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.